Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya, Sahih Samsudin. Kita ikuti rangkuman berita utama. Pelaksanaan program Sejahtera Komuniti Madani, Sejati Madani akan melibatkan semua kampung di seluruh negara tanpa ada yang terkecuali. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata beberapa program akan diatur menerusi peruntukan RM1 bilion yang diberikan dalam Belanjawan 2025 bagi meningkatkan ekonomi perkampungan. Sejati Madani ini kita seolah-olah bagi satu tanggungjawab, cabaran langsung kepada orang kampung. Nah, paling minimal 50,000, maksimal 100,000. Imamnya, ketua kampungnya, pengulunya, persatuan beliannya, wanitanya, datang kuasa masjidnya, duduklah runding betul-betul. Teman bagi dana, wang, koma putuskan. Sementara itu, Perdana Menteri meluluskan peruntukan RM1.3 juta bagi pembinaan baharu jalan ladang berasaskan simen di Blok C Pendusunan Ulu Kongsor, Perak. Ia merangkumi 4 jalan dusun sepanjang 3 km dan dijangka siap Disember ini. Projek tersebut bertujuan meningkatkan aksesibiliti ke kawasan dusun, memudahkan pendusun dan pelancong untuk mengunjungi kawasan agroturism Ulu Kongsor di Pekan Padang Rengas. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menyarankan komuniti memainkan peranan menyampaikan maklumat berkaitan pelbagai inisiatif kerajaan termasuk program Sejati Madani. Oleh itu, beliau mengarahkan Jabatan Penerangan dan Komuniti Madani untuk meningkatkan pemahaman tentang permohonan berkenaan inisiatif kerajaan kepada komuniti yang layak. Akan buat langkah yang proaktif, reach out kepada komuniti-komuniti ini dan membantu mereka untuk membuat permohonan tersebut. Ini yang kita akan lakukan. Sebab program Sejati Madani sangat bermanfaat terutama untuk meningkatkan ekonomi setempat. Dakwaan anggur import yang didakwa mengandungi bahan kimia beracun disiasat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata pihaknya akan merujuk kepada MARDI untuk membuat pengesahan. Kita akan pergi kepada pihak yang membuat kajian, terutama dan MARDI dan makmal kita untuk kajian dan pengesahan. Kita ambil semua hal inputan ini memang kerajaan kita amat teliti. Soal-soal kalau ada apa-apa yang dilihat sebagai keracunan dan sebagainya. Rang Undang-Undang Buli Siber akan dibentangkan di Kabinet selewat-lewatnya Mac tahun hadapan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata satu jawatan kuasa bagi memperhalusi RUU tersebut juga dibentuk. Ia dianggotai Menteri Undang-Undang, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi. Perbincangan telah pun diadakan dan sekarang kerangka rang undang-undang itu telah pun dicadangkan dan Kabinet telah pun melihat kepada apa yang dicadangkan itu pada sesi yang lalu dan saya dimaklumkan bahawa kita harap untuk membentangkan undang-undang itu dalam sesi Parlimen ini, tapi kalau tidak atau masa kesuntukan maka kita akan buat dalam sesi yang akan datang iaitu bulan Mac tahun depan. Bagi perkembangan cuaca seluruh negara, langsung bersama Pegawai Met Malaysia Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, ribut tropika Trami telah pun dilihat mendarat di Vietnam dan semakin melemah. Namun demikian, angin di rantau negara masih lagi agak kencang iaitu boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perkapalan yang bertanda kuning, termasuklah kawasan perairan negara iaitu kawasan perairan Sabah Barat dan Labuan serta kawasan perairan Sabah Timur.
Amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam ini. Dari sepanjang tempoh amaran berkuat kuasa, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada aktiviti bubuk kecil, sukan serta rekreasi laut. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gemarada terkini di mana hujan berserta ribut petir kini dilihat berlaku melibatkan negeri-negeri utara dan pantai timur Semenanjung, terutamanya di negeri Kedah, Perak, Kelantan dan Terengganu. Keadaan hujan ini dijangka bergerak menuju ke arah timur memasuki negeri-negeri pantai timur Semenanjung. Oleh itu, hujan di sekitar negeri Kelantan dan Terengganu dijangkakan akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca masih lagi kelihatan baik sejak awal pagi tadi di mana tiada hujan yang dicerap di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri. Dan keadaan cuaca baik ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Dari Sabah petang ini bersama Anisia Daules, antara fokus ceramah Ustaz Somad jadi pengisian program Santai Rohani Anak Muda Sabah. Terus dengan laporannya, silakan Nan. Ya, baik, sahih. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama lebih 10,000 anak muda dari sekitar Kota Kinabalu malam tadi berkesempatan hadir mengimarahkan program Santai Rohani Anak Muda Sabah. Program dianjurkan Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR ini diisi dengan ceramah bekal destinasi yang pasti disampaikan pendakwah terkemuka Nusantara Profesor Dr. Abdul Somad. Program yang berlangsung di Kompleks Sukan Likas ini turut dihadiri Timbalan Ketua Menteri Datuk Insinyur Sahamli Yahya, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif, pembantu-pembantu menteri, ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan serta jemputan khas. Pengarah IKRAR Azrul Ibrahim ketika ditemui RTM berkata, Santai Rohani Anak Muda Sabah mencapai matlamat dan sasaran dalam memperkasa kebersamaan antara kerajaan dan golongan muda. Jelasnya penganjuran aktiviti kerajaan serta penyaluran idea menerusi penyertaan golongan muda penting untuk mendepani masa depan negeri. Ia sekaligus menjadi indikator penting kepada kerajaan serta rakyat dalam membangunkan negeri. Program seumpama ini merupakan salah satu pengisian yang telah dilaksanakan oleh IKRAR. Hari ini kita laksanakan program berbentuk kerohanian. Sebelum ini kita telah banyak melaksanakan program pembangunan modal insan, pendidikan, kebudayaan. Kita himpunkan pelbagai segmentasi masyarakat untuk kita gabung jalinkan kebersamaan itu. Kejayaan penganjuran Santai Rohani Anak Muda Sabah menjadi landasan untuk memperluas program berbentuk kerohanian di seluruh Sabah.
Kerja-kerja menurap jalan raya sejauh 2 km di laluan Inanam ke Sepanggar dimulakan esok. Jalan berkenaan antara projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah. Pihak JKR telah bermurah hati untuk menambah bajet supaya kita boleh cover kawasan aduan tersebut supaya mengurangkan aduan daripada pihak pengguna jalan raya. Kita minta supaya para pengguna jalan raya bersabar sebab disebabkan projek tambahan ini, pelaksanaan ini akan menyebabkan traffic jam. Ketika membuat tinjauan di lokasi, Datuk Mustafa memaklumkan tambahan lampu jalan juga akan disediakan JKR bagi memastikan pencahayaan di kawasan tersebut berada pada tahap yang sesuai. Pengguna jalan raya juga disaran berhati-hati ketika melalui jalan berkenaan. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPM KR mahu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mempercepat naik taraf Hospital Duchess of Kent Sandakan. Ia membolehkan penempatan pakar perubatan bagi menampung keperluan pesakit di daerah itu tanpa perlu ke Kota Kinabalu. Menterinya Datuk James Ratib berkata KKM memberikan komitmen yang positif merealisasikan hasrat tersebut dengan peruntukan RM400 juta bagi naik taraf Hospital Sandakan yang kini dalam proses kerja awal pembinaan. Apabila dia naik taraf, pihak Kementerian Kesihatan wajib menambah fasilitis ataupun peralatan-peralatan dan pembesaran Hospital Sandakan itu lebih cepat. Kerana apabila Hospital Sandakan ini sudah menjadi hospital bertaraf negeri dan segala kemudahan, fasilitis, peralatan dan pakar-pakar doktor wajib dihantar ke Sandakan. Bukan setakat pakar AM, sebab pakar AM ini kita sudah ada. Doktor, general doktor kita sudah ada. Tetapi yang kita tidak ada di sini adalah major doktor. Beliau ditemui media dalam majlis perasmian program Bulan Malaysia Sihat Sejahtera di Padang Bandaran Sandakan. Mengenai sambutan ini, Datuk James berkata ia merupakan inisiatif di bawah agenda Nasional Malaysia Sihat yang dirangka untuk meningkatkan literasi, memperkasa dan membina upaya rakyat Malaysia dalam pembudayaan hidup sihat. Sandakan FM turut mengadakan radio di lokasi dengan pelbagai pengisian termasuk rancangan 34 Jam menampilkan adat budaya suku kaum Dumpas. Lebih 30 pempamer terdiri daripada agensi awam, swasta dan badan bukan kerajaan NGO menyertai program ini. Peruntukan RM6.7 bilion kepada Sabah menerusi Belanjawan 2025 yang menunjukkan peningkatan berbanding belanjawan sebelumnya amat dihargai kerana jelas memperlihat keprihatinan kerajaan Madani terhadap pembangunan Sabah. Bagaimanapun, peruntukan tersebut diharap dapat dipercepat untuk melancarkan agenda pembangunan dirancang. Jadi saya mahu kalau disuruh umum bulan 1, bulan 2 atau bulan 3 sampailah. Datanglah hantar ke Sabah. Tak payah lagi. Mau dipikir, tak payah lagi itu dan ini. Sampaikan. Tunjukkan kepada kita. Baru rakyat pandang. Baru rakyat akan melihat kita bahawa kita bercakap benar. Dan rakyat tahu macam mana kerajaan kita ini betul atau stabil atau tidak. Datuk Isni menyatakan demikian kepada RTM di Beaufort. Sementara itu, mengulas Belanjawan Negeri 2025 yang akan dibentangkan November depan, Datuk Isni yang juga Adun Kelias optimis dengan kedudukan kewangan yang semakin baik, lebih banyak peruntukan dapat disalurkan ke arah membasmi kemiskinan tegar. Memang bajet rakyat, bajet kesejahteraan, kita bukan cakap kosong, tapi kita bekerja dan kita percaya pimpinan kita punya pemimpin dan yang pimpinan yang lain kita bekerja untuk rakyat. Dan selama ini pun daripada mula kita ambil alih kerajaan, kita punya bajet semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat. Sama program Jewel of Borneo, langkah strategi dilaksanakan UiTM untuk mencapai status universiti tempatan yang terkenal seantero dunia tahun depan. Program pendidikan dilaksana dengan kerjasama Universitas Lampung Indonesia ini secara tidak langsung mempromosi keunikan budaya di Malaysia. Tahun lalu, program seumpama dilaksana bersama Universitas Dharma Andalas, Indonesia.
Dan pelajar kita pula ke sana ya untuk melihat bagaimana pula pengantaran di sana dari segi konten. Jadi saya kira pertukaran ini merupakan satu bukan sahaja pertukaran dari segi akademia tapi juga dari segi budaya. Program berlangsung selama 2 minggu ini disertai 16 pelajar dari Universiti Lampung, Indonesia. Saya culture shock sebenarnya. Sini sangat baik dari segi pendidikan, dari dosen pencawarah sangat baik-baik di sini. Semuanya kita di provide dari UiTM, semuanya kita mau kemana kita punya teman kelas sangat support kita, sangat membantu. Saya sendiri merasa sangat senang untuk dapat berkuliah di UiTM, di mana saya dapat merasakan pensyarah atau dosen-dosen yang kami sebut di Indonesia sangat mengayomi kami dan sangat mengajari kami, dan bahasanya mudah untuk kami pahami, dan juga teman-temannya amat sangat welcome dengan kami, sangat ramah, bahkan mereka memperkenalkan budaya Malaysia kepada kami. Selain mengikuti pengajian dalam kelas, pelajar turut didedahkan dengan aktiviti luar berkonsepkan tanggungjawab sosial di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Penganjuran Borneo Island International Big Bike Festival BIIBBF ke-22 memberi impak ekonomi kepada Sabah khususnya dalam sektor pelancongan. Program melibatkan lebih 1,000 pemilik motosikal berkuasa tinggi dari Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Korea, India, Myanmar dan Singapura. Sudah pasti mereka akan melihat keindahan tempat-tempat yang menarik di Sabah ini yang memang terkenal dengan pantai-pantainya, gunung ganangnya, hutan-hutannya, hidupan liar dan sebagainya. Jadi ia akan memberi banyak limpahan ekonomi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan jamuan malam gala BIIBBF di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Sabah Big Bikers Association, Datuk Osman Ahmad menzahirkan harapan mahu melakukan lebih baik serta menyediakan kemudahan lebih baik untuk penganjuran akan datang. Alhamdulillah, penganjuran ini adalah kira rekod di peringkat penganjuran di BIIBBF di Borneo kerana kita mencapai 1,150 peserta. Biasa 800 lah, tapi ini yang teramai lah setakat ini. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa. Kembali bersama Sahi dari Sungai hingga Segara Palestin, pasti merdeka. Sahi. Terima kasih, Anne. Sumber Tenaga Baharu OTEC membuka langkah kepada Sarawak ke arah ekonomi hijau. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang. Perencananya bersama Buma Wen di Kuching. Buma, silakan. Baik, terima kasih Sahi. Kerajaan negeri akan menjalankan kajian ke atas penemuan sumber baharu iaitu penukaran tenaga haba lautan OTEC. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng memberitahu ia merupakan cara baharu yang mampu membawa Sarawak menuju ke arah ekonomi hijau. Untuk mencari sumber tenaga baru selain pada gas, selain daripada hidro, selain daripada solar, sudah ada cara baru tapi saya minta sedaknya kaji, iaitu Oceanic Thermal Energy Conversion, iaitu OTEC, di mana ini adalah sumber baru dan mengikut kajian mungkin Sarawak mempunyai sumber baru daripada tenaga yang hijau ini. Ke arah itu, beliau telah mengarahkan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki untuk menjalankan kajian ke atas perkara tersebut. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya pada majlis sambutan ulang tahun ke-85 Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak di Kuching. Dalam majlis yang sama, Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Datuk Petinggi Abang Johari turut melancarkan buku adat perkahwinan Melayu Sarawak terbitan PKMS.
Baik, sementara itu pada majlis sama Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng dianugerahkan sebagai penerima Anugerah Kepimpinan Sri Pertiwi Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS. Anugerah Kepimpinan Sri Pertiwi merupakan anugerah sulung PKMS kepada Nakhoda Kepimpinan Sarawak di atas usaha gigih beliau dalam membangunkan dan mengangkat kedudukan Sarawak ke arah lebih progresif dan makmur. Anugerah disampaikan oleh Yang di-Pertua PKMS Dr. Wan Ali Tuanku Madihi dengan disaksikan Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dalam ucapannya, Dr. Wan Ali memberitahu dalam tempoh 7 tahun kepimpinan Dato' Patinggi Abang Johari, Sarawak telah berkembang menjadi sebuah negeri berdaya saing dan mencapai kedudukan yang berprestij. Saudara, seramai 20 remaja berumur 13 hingga 16 tahun di Sibu mengangkat sumpah untuk memikul tugas sebagai ahli Majlis Kanak-Kanak Sibu. Majlis yang berlangsung di Perpustakaan Awam Majlis Perbandaran Sibu disaksikan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Beliau dalam ucapannya berkata penubuhan Majlis Kanak-Kanak Sibu adalah yang kedua di Sarawak selepas Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan yang ketiga di Malaysia. Penubuhannya hasil kerjasama Majlis Perbandaran Sibu dengan Majlis Daerah Luar Bandar Sibu. Penubuhan majlis itu menunjukkan komitmen Sarawak terhadap inisiatif Bandar Mesra Kanak-Kanak di bawah tabung Kanak-Kanak Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF. Ia akan menjadi platform bagi ahli Majlis Kanak-Kanak yang dilantik untuk membincangkan isu-isu semasa seperti kesihatan mental, buli cyber dan pelbagai isu lain. Ini termasuk hak kanak-kanak untuk diberikan akses pendidikan, pemakanan kesihatan, perlindungan serta hak untuk bersuara. Sarawak mempunyai 20 pusat aktiviti warga emas PAWE dengan 8 daripadanya baharu ditubuhkan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, PAWE diwujudkan agar warga emas dapat melibatkan diri dalam aktiviti komuniti. Sarawak juga mempunyai 12 pusat perkhidmatan warga emas PPWE. Dalam pada itu, faedah kesihatan warga emas yang dilancarkan 21 Julai tahun ini telah memanfaatkan 97,879 penerima. Manakala pemegang kenyalang Gold Card setakat ini ialah seramai 302,011 orang. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Warga Emas Sedunia peringkat bahagian Semerahan di Kota Semerahan. Baik, sebanyak 20 unit komputer riba disumbangkan oleh Pusat Hikmat Masyarakat Parlimen Miri kepada Hospital Miri bagi menyokong keperluan di hospital itu. Ahli Parlimen Miri, Chiu Chun Men berharap sumbangan tersebut dapat melancarkan operasi harian petugas terutama dalam pengurusan data. Menurut beliau, sumbangan itu juga mengambil kira pentingnya penyampaian perkhidmatan yang cekap, terutama dalam sektor kesihatan. Beliau juga melihat pentingnya peralatan dan sistem maklumat dalam mengurus data dan menyimpan rekod pesakit. Chiu Chun Man turut memberi komitmen membantu menambah peralatan dan kelengkapan lain yang masih diperlukan oleh Hospital Miri. Ini termasuk membangkitkan keperluan untuk menambah perkhidmatan pakar di hospital tersebut seperti perkhidmatan kardiologi dalam perbahasan belanjawan 2025 di Parlimen. Ia bagi memastikan masyarakat Miri mendapat perkhidmatan kesihatan yang cekap dan moden. Saudara, ibu bapa diminta untuk tidak berasa segan menghantar anak-anak istimewa ke pusat pemulihan dalam komuniti PPDK. Menurut Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin, golongan tersebut perlu diberi peluang mengetengahkan potensi dan bakat mereka. Berucap merasmikan Karnival Komuniti PPDK Parlimen Puncak Borneo, beliau berkata program Julung Kali diadakan itu bertujuan untuk mengeratkan silaturahim dalam kalangan warga PPDK dan komuniti setempat. Ia juga untuk memberi kesedaran tentang perkhidmatan yang ditawarkan oleh PPDK. Karnival berkenaan juga akan dijadikan sebagai program tahunan bagi Parlimen Puncak Borneo. Program kali ini disertai 80 pelatih dari 4 PPDK iaitu Mambung, Siburan, Teng Bukap dan Seniawan. Penganjuran Pesta Lada di Julau merupakan platform terbaik mengekalkan Julau sebagai salah satu daerah pengeluar lada berkualiti utama di negara. Menurut Adun Meluan Roland Duatjubin, setiap tahun dalam penganjuran Pesta Lada, pihaknya akan memastikan adanya elemen pendidikan untuk pekebun-pekebun lada di daerah itu.
Jelasnya, pendidikan berterusan mengenai selok-belok industri penanaman lada ini amat penting untuk merangsang pekebun sedia ada membesarkan ladang mereka atau menarik minat generasi baharu ke bidang penanaman lada. Kita panggil pihak Lembaga Lada Malaysia datang bersama kita untuk memberi taklimat tentang macam mana menjaga lada supaya dia dapat memberi hasil yang lumayan, sama ada yang dari muda ataupun yang sudah tua. Beliau ditemui media selepas merasmikan penangguhan Pesta Lada Julau 2024 yang diadakan di Pekan Julau. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan hadiah kepada pemenang kebun lada terbaik untuk kategori kebun berusia bawah 10 tahun dan kebun lada berusia lebih 10 tahun. Ujarnya lagi, Julau merupakan satu-satunya tempat di negara ini yang mengadakan Pesta Lada. Dalam pada itu, pelbagai aktiviti turut diadakan, antaranya persembahan kebudayaan, pentas hiburan dan juga pertandingan Ratu Cantik kreatif. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan. Inisiatif Ilmu Puji di bawah Program Usaha Jaya Insan Puji memberi keutamaan kepada pelajar daripada golongan B40 untuk mengakses pendidikan tambahan secara percuma. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, ia antara usaha kerajaan untuk mengatasi kemiskinan tegar dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Wilayah Persekutuan. Melalui inisiatif itu, pelajar mendapat tuition percuma di sekolah terpilih, menyertai kem motivasi, tuition madani dan menggunakan pusat komuniti di kawasan PPR serta PA. Dan dalam program ini kita bukan saja memberikan bantuan keuangan, contohnya seperti mana yang kita ada pada hari ini, tetapi sehingga kita menyediakan bas sekolah percuma dalam program kita itu yang dipanggil My School Bus, kerana kita nak membantu anak-anak ini agar mereka tidak ketinggalan dan tidak keciciran dalam pelajaran mereka. Dan kita percaya bahawa setiap anak ini mempunyai potensi mereka masing-masing. Dan seharusnya kita garap dan kita gilap ini untuk mereka berjaya dan mereka ini harus diberi peluang yang sama untuk mereka mengejar cita-cita. Dr. Zaliha turut menekankan kepentingan kemahiran interpersonal untuk memperkukuh kemahiran insaniah pelajar sebagai persiapan memasuki alam pekerjaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Yayasan Wilayah Persekutuan 2024. Lebih 2,000 peserta dan pengunjung memeriahkan Karnival Kesihatan Pekerjaan Kesuma Madani Anjuran Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKPP. Anjuran kali ini mengetengahkan tema berhubung pengurusan kesihatan mental terutama dalam kalangan pekerja. Pelbagai aktiviti diadakan seperti bengkel keselamatan, pameran kesihatan dan pemeriksaan kesihatan percuma. Alhamdulillah, kalau kita tengok dari segi respon daripada pemami, banyak yang kata sukalah sebab respon daripada peserta-peserta dan juga pengunjung yang hadir memberi respon positif lah berkaitan dengan isu-isu kesihatan mental di tempat kerja lah. Saya rasa ini satu usaha yang sangat baik daripada kerajaan. Event dia daripada saringan. Lepas tu ada pameran dan seminar. So dia memang sangat membantu kami dari dalam pekerjaan lah. So kita harap sangat kalau karnival ni boleh dilaksanakan dari semasa ke semasa lah. Absolutely lah. Memang karnival seperti ini perlu diteruskan kalau boleh setiap tahun. Di mana kita tahu setiap aspek kesihatan pekerjaan ni sentiasa ada update dan perkembangan.
Program Let's Play Carnival diadakan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan golongan kurang upaya. Selain itu, program itu turut bertujuan mencungkil bakat terpendam golongan tersebut. Seramai 400 orang menyertai program itu dengan kerjasama syarikat minuman tempatan dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Let's Play yang ke-12 ni, memang pada awalnya susah, tapi bila ada penganjur yang begitu meyakinkan kita dengan MBPJ bagi Dewan dengan percuma dan juga dengan ibu bapa, anak-anak istimewa, guru-guru dan juga sukarelawan, apa kita perlu risau? Mereka sebenarnya boleh buat banyak-banyak benda. Benda sebagai seorang insan yang biasa juga. Just because mereka OKU doesn't mean mereka tak boleh buat kerja-kerja macam ini. Pengalaman saya berada dalam lingkungan mereka, berada dalam keadaan macam ni ialah saya lebih menghormati hidup saya. Dia membantu saya jadi penyabar, tengok hidup macam different perspective, you know. Mereka ni anak-anak OKU ni selalu terasing kan. Jadi itu bila ada peluang macam ni dia akan dapat berjumpa dengan kawan-kawan yang lain lah. Heart to Arts menampilkan kelainan apabila menyajikan lukisan yang dihasilkan pelukis buta menerusi Visionary Journey Art Exhibition. Acara berlangsung di Galeri Seni Universiti Melaya. Lebih 50 karya seni dipamerkan disumbangkan oleh 15 pelukis. Sebahagian hasilnya akan diserahkan ke Tabung Persatuan bagi Orang Buta Malaysia MAB. Kami pun terkejut juga dengan kebolehan kreativiti mereka itu. Kami pun baru tahu di kalangan mereka ada yang boleh melukis seperti yang kita lihat sana kan. Tapi dia dibantu dan dilatih macam mana melukis dan sebagainya. Pemain muzik semua orang dah tahu, tapi melukis ni sesuatu bidang yang saya pun baru ketahui. Jadi kami pun bergabung bersama dan memanggillah artis-artis lain untuk menyumbang karya-karya mereka dan diharap hasil jualan nanti dapatlah kami memberi sumbangan sedikit kepada MAB. Selain pameran, terdapat pelbagai acara disusun termasuk demonstrasi melukis bersama OKU Penglihatan. Kita ada seorang pensyarah, itu Ketua Pengarah National Art Gallery dulu, iaitu Dr. Yusof. Dia akan beri satu lecture lah berkenaan dengan macam mana nak market dia punya artwork semua itu. So selain daripada itu, lecture dia, kita ada juga seorang kartunis yang terkenal iaitu Zuna. Dia akan buat demo lah untuk macam mana nak buat caricature dengan kartun. Kita akan bawa 2-3 artis yang ada kurang upaya untuk penglihatan untuk buat demo. Dia akan melukis depan kita semua. Pameran amal yang dirasmikan oleh Datuk Nancy Fu dan Datin Wendy Weng itu dibuka secara percuma selama sebulan bermula 14 Oktober hingga 14 November. Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM menyambut baik saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar kemudahan di stesen minyak terus dipertingkatkan untuk manfaat orang ramai. PDAM menganggap saranan tersebut sebagai cabaran positif untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Sebenarnya SOP di setiap stesen mewajibkan mereka untuk memeriksa tandas sekurang-kurangnya setiap 1 jam. Dalam pemeriksaan ini ia termasuk pembersihan dan penambahan bahan termasuk sabun dan tisu. Pada pendapat kami, memandangkan setiap syarikat minyak memiliki standard yang berbeza dalam penjagaan tandas dan surau. Kami melihat usaha atau inisiatif ke arah matlamat ini sebaiknya diteruskan di peringkat syarikat minyak. Warga asing diberi amaran supaya tidak mengambil kesempatan bekerja atau berniaga secara haram sepanjang musim perayaan Deepavali. Pengarah Immigration Kuala Lumpur Wan Muhammad Saupi Wan Yusof berkata, operasi dan pemantauan akan diteruskan secara berkala terutamanya di lokasi tumpuan.
Ini bagi memastikan persekitaran yang selesa untuk rakyat tempatan dan pelancong. Hari ini pihaknya telah melakukan operasi dan pemantauan lebih 30 premis di sekitar Little India Brickfield. Pemantauan mendapati ramai warga asing menyalahgunakan permit kerja termasuk bekerja di sektor berbeza daripada yang diluluskan. Radio Televisyen Malaysia RTM berjaya mengungguli 26 kategori pencalonan menerusi kemuncak anugerah Sri Angkasa ASA 2024 malam tadi. Ia merangkumi 11 kategori TV, 14 kategori radio dan 1 kategori media. RTM menerusi drama Bahalul terbitan swasta Azrai Fahmi yang disiarkan menerusi TVOK membolot 3 hadiah utama termasuk drama TV terbaik. Turut diterima berupa insentif dana kandungan kreatif DKK bernilai sehingga RM200,000. Dalam pada itu, RTM menerima anugerah penyampai berita TV terbaik menerusi penyampai Hazel Desmond dan penyampai radio lelaki terbaik DJ Kid Kelantan FM. Kelantan FM yang membuka tapak untuk saya berada di sini pada malam. Kemenangan yang tak disangka. Ini bukan kemenangan saya seorang saja tetapi kemenangan kepada semua pasukan dan juga kru di bilik berita RTM sejak 15 tahun yang lalu. Terima kasih kepada semua yang memberi peluang kepada saya, yang mendidik, membuka pintu, memberi tunjuk ajar kepada daripada semualah senior-senior. Saya hanya sekadar datang sebenarnya hanya untuk memenuhi jemputan. Okey. Bila saya lihat nama saya bersama dengan barisan-barisan yang boleh dikatakan nama besar mereka iaitu Anel, Khairi Jamaluddin, Fitri Yahya dan Azlan Omar. Saya rasa saya memang target semua mereka yang antara mereka yang menang. Saya tak ada pun. Tapi ini dia boleh dikatakan rezeki lah. Sementara itu, pelakon veteran Datuk Fauziah Nawi merangkul kategori pelakon drama radio terbaik menerusi drama Lima Beradik Terengganu FM. Untuk juri, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih saya dan syukur Alhamdulillah, dan saya sangat berbesar hati kerana saya memenangi anugerah ini dan saya tetap menganggap universiti pertama saya adalah RTM, teman setia anda. Turut disampaikan adalah anugerah khas iaitu anugerah khas juri dan tokoh anugerah Sri Angkasa 2024. Bertemakan kilauan prestij, citra kegemilangan, ASA kali ini menyaksikan peningkatan sehingga 17% penyertaan. Berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, ia diserikan dengan persembahan bertenaga penyanyi tanah air Ziana Zain, Eni Zakri, Zamani dan Aina Abdul. Selangor catat kutipan hasil RM2.28 bilion melebihi sasaran yang ditetapkan awal tahun ini iaitu RM2.2 bilion. Menteri Besar Datuk Seri Amruddin Syari memaklumkan prestasi cemerlang itu hasil daripada perkembangan positif ekonomi dan kemasukan pelaburan yang agresif. Setakat Jun lalu, Selangor berjaya meraih pelaburan sebanyak RM35 bilion. Kerajaan negeri optimis mampu mencapai sasaran kemasukan nilai pelaburan sebanyak RM50 bilion menjelang akhir tahun ini. Pada segi angka, kita menduduki tangga kedua selepas Kuala Lumpur dan di tangga ketiga Kedah dan diikuti oleh negeri-negeri yang lain. So saya percaya ini adalah pencapaian dan yang baik, dan apa yang saya nak nyatakan ialah konsistensi. Ramai orang sebut kadang-kadang kita tak jadi juara, tapi yang penting konsistensi kita itu tiap-tiap tahun dalam top 3. Beliau menghadiri sambutan Deepavali peringkat negeri Selangor di Kelang yang dihadiri lebih 5,000 pengunjung pelbagai kaum. Pada majlis ini, Datuk Seri Amruddin turut menyerahkan bantuan yuran pengajian ke institusi pengajian tinggi dan bantuan penyelenggaraan sekolah Tamil. Selain itu, bantuan peralatan usahawan India Selangor kepada 15 orang usahawan dengan peruntukan melebihi RM100,000 turut diserahkan. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA mengambil inisiatif mengadakan program Satu Pemimpin Satu Kampung Santuni Madani di pekarangan Masjid Al-Ihsan seberang Perak Alustar. Menerusi program itu, KEDA membantu meningkatkan keupayaan komuniti masyarakat dengan memudah cara penyelarasan bersama agensi berkaitan isu pengangguran, ekonomi dan sosial.
Salah satu yang kita tumpukan adalah daripada segi kemiskinan. Macam seberang Perak ni di dalam kawasan bandar. Jadi kita akan tumpukan daripada segi macam mana kita nak membasmi kemiskinan bandar. Penduduk-penduduk kampung yang ada di sini untuk kita mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan. Dan dalam masa yang sama kita membantu daripada segi untuk kita mengadakan kegiatan ekonomi yang boleh memberi manfaat kepada penduduk setempat. Kira-kira 1,000 penduduk hadir menjayakan santuni madani yang diisi dengan pelbagai aktiviti menarik. Antaranya perkhidmatan menukar minyak hitam secara percuma, ceramah perdana dan jualan usahawan. Program macam ni perlu dan patut diadakan selalu. Dia mengeratkan hubungan di antara masyarakat setempat. Tak kira parti, tak kira bangsa. Kita nak bagi aman damai. Khususnya di Malaysia di dalam keadaan ni, dalam kerajaan perpaduan Malaysia Madani, memang patut majlis begini perlu diadakan selalu. Kami di Balai Rukun Tangga sentiasa memberi kerjasama yang penuh. Polis sedang menjalankan siasatan berhubung satu perhimpunan gabungan pertubuhan bukan kerajaan NGO di dataran Menara Condong, Teluk Intan semalam. Ketua Polis Perak, Dato' Azizi Mat Aris berkata pihak yang berkaitan tidak maklumkan kepada polis mengenai penganjuran perhimpunan itu. Sehubungan itu, beliau berkata polis menyiasat kes berkenaan di bawah Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012 dan perintah untuk siasat akan dipohon bagi tujuan siasatan lanjut. Pihak yang terlibat akan dipanggil untuk dirakam percakapan bagi melengkapkan kertas siasatan. Kira-kira 400 orang berkumpul di dataran Menara Condong, Teluk Intan sempena himpunan kibarkan jalur gemilang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyempurnakan kempen RFC Madani Care for Nature di Taman Eko Rimba Keledang, Sayong Ipoh. Beliau tiba pada 1.25 petang diiringi Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad. Kempen merupakan sebahagian usaha RFC meningkatkan kesedaran tentang kelestarian alam sekitar bersempena Hari Alam Sekitar. Datuk Seri Anwar juga menyempurnakan pelepasan 30 kenderaan pacuan 4 roda sebagai simbolik pelepasan peserta Rainforest Challenge Grand Final 2024. Acara pemotoran ekstrim itu bermula 29 November hingga 9 Disember depan melibatkan Lenggong, Sungai Siput dan Kuala Kangsar. Lebih 300 peserta terlibat termasuk dari Amerika, Eropah dan Afrika. Program Street Dakwah Anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas mendapat sambutan baik dalam kalangan masyarakat. Di Kampung Bukit Jernih, Cuping, seramai 80 peserta menyertai program dengan berkonvoi sejauh 156 km ke Pantai Merdeka dan melaksanakan aktiviti khidmat komuniti di Masjid Al-Bushra Merbuk. Pengerusi Jawatan Kuasa Aktiviti Kemas Parlimen Padang Besar, Ruzai Rais berkata pelbagai pendekatan boleh diambil untuk mengukuhkan perpaduan dan merapatkan hubungan silaturahim antara masyarakat setempat dan masyarakat luar. Jadi kita tidak fokus kepada satu golongan saja, iaitu kalau kita lihat peserta-peserta ini daripada golongan remaja, ada tengah umur dan ada golongan yang veteran yang turut sama untuk konvoi street dakwah pada pagi ini. Inilah satu hubungan yang cukup akrab kalau kita lihat, tidak mengira faktor umur di dalam kampung ini. Dari segi penyelenggaraan tu saya rasa cukup baik. Memandangkan kita punya jaringan tu agak baik dan kita bekerjasama dalam satu pasukan di peringkat kampung untuk kita sama-sama menggerakkan penyertaan pada hari ini, insyaAllah. Selain program Street Dakwah, pelbagai program lain seperti program kenegaraan dan forum juga dirancang bagi memperkukuh jati diri penduduk setempat. Belanjawan 2025 menyediakan pelbagai inisiatif yang memberi manfaat besar kepada belia. Sokongan kerajaan kepada anak muda demi menggalakkan golongan itu lebih berdaya saing dalam bidang pekerjaan dan keusahawanan. Maisarah Fauzi ada laporannya.
Pajak madani sentiasa menitik beratkan soal pendapatan rakyat. Penstrukturan ekonomi hanya dianggap berjaya apabila rakyat meraih gaji dan upah yang bermakna untuk menjalani hidup yang lebih selesa. Usaha meningkatkan kadar gaji minima dan memperkasa program Tunas Usahawan Belia Bumiputera mencerminkan langkah holistik Kerajaan Madani membantu golongan belia mendepani cabaran kos sara hidup. Ia juga menggalakkan golongan muda menceburi bidang perniagaan. Seterusnya, memastikan kemajuan belia menjadi elemen penting dalam pembangunan negara. Jadi sebagai anak muda, kita perlu bersama-sama untuk mengambil peluang dan juga berusaha bagi kita menempatkan diri kita sebahagian daripada penyumbang ataupun pemain dari segi pelbagai sektor. Maka harapan saya sangat tinggi kepada anak muda supaya kita terus bergerak dan seiring dengan dasar-dasar yang telah dibuat oleh kerajaan. Bagi pengusaha kraf, Halida Akila Nasis yang pernah menyertai program Tunas Usahawan Belia Bumiputera, inisiatif itu memboleh usahawan mengadaptasikan teknologi dalam memperkasa perniagaan. Sebab kalau ikutkan kita sekarang lebih kepada ke arah digital. Jadi kita sendiri usahawan tak boleh nak ditakut yang lama. Kita kena lebih ke arah yang digital dah, kena buat e-commerce, kita kena ada website sendiri, kita kena join TikTok trending, kita kena ada Shopee, macam tu lah. Sementara itu, Duta Perpaduan Johor Lim San Shin menyifatkan inisiatif ini sebagai langkah progresif kerajaan dalam agenda pemerkasaan belia. Anak muda disaran memanfaatkan sokongan ini sebaiknya disusuli pengurusan ekonomi yang lebih teratur. Kalau kita mempunyai pendapatan ataupun income yang banyak, tinggi, tapi kita tidak pandai menguruskan kewangan, itu pun satu perkara yang tidak elok dan kita kena cuba perbetulkan dengan adanya literasi. Maisara Fauzi, RTN. Orang ramai dinasihatkan berwaspada terhadap sindiket penipuan pembelian rumah terutama melibatkan rumah mampu milik Johor RMMJ. Exco Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata pihaknya mengesan beberapa iklan di media sosial menawarkan khidmat permohonan RMMJ yang tidak sah. Kadang-kadang dalam TikTok, dalam media saya tengok juga, dia orang kata rumah mampu milik, tapi dia bukan di bawah apa? Di bawah RMJ. Jadi benda tu memang sentiasa berlaku. Cuma saya bagi nasihat dan beritahulah pada mereka yang nak rumahnya, jangan risau, kita ada lagi 17,000 unit rumah mampu milik akan dibina di seluruh Johor secara berfasah. Kalau dia tak dapat yang ni, akan datang kat tempat lain pun lagi juga. Tegas beliau, segala urusan dalam talian berkaitan RMMJ hanya dijalankan di laman sesawang e-Rumah Johor sahaja. Pemohon RMMJ yang berjaya hanya perlu membuat bayaran sebanyak RM30 sahaja setelah menerima sijil layak memiliki rumah. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata Pejabat Kecerdasan Buatan AI Kebangsaan NAIO berperanan penting dalam bantu kerajaan menggubal polisi dan undang-undang berkaitan pembangunan AI. Kita akan dapat input daripada seluruh industri berkaitan dengan apakah sebenarnya keperluan industri apabila kita bergerak ke arah AI ini. Kita kena menyediakan negara kita untuk AI dan apabila kita laksanakan tugas tersebut, kita lihat kepada aspek bagaimana ianya akan membawa benefit ataupun kebaikan, tapi dalam masa sama juga ada risiko yang terlibat. Jadi kita kena lihat bagaimana kita boleh balance lah. Beliau ditemui pemberita selepas GDS International sidang kemuncak ekosistem rantaian bekalan pusat data di Johor Bahru. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka melancarkan NAIO di Ibu Negara pada 12 Disember depan. Melaka menerima kehadiran kira-kira 11.25 juta pengunjung setakat September lalu. Ia peningkatan positif sebanyak 86.56% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kejayaan berkenaan disumbang penganjuran acara-acara ikonik mempromosi sektor pelancongan negeri itu. Acara ikonik ini adalah strategi serabang pemata bagi mempromosi
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Festival Kebudayaan dan Kesenian Antarabangsa ICAF at Sungai Melaka di dataran Pengkalan Rama Pantai. ICAF 2024 menggabungkan 3 festival utama iaitu Festival Sungai Melaka, Festival Seni Selat Melaka dan International Folklore Arts Festival. Majlis Perbandaran Port Dickson MPPD mengarahkan semua peniaga khemah biru di pantai Port Dickson menghentikan aktiviti perniagaan sewaan khemah mulai 18 November ini. Yang di-Ketua MPPD, Hasnur Abdul Hamid berkata notis arahan menghentikan perniagaan berkenaan melibatkan Pantai Teluk Kemang, Pantai Tanjung Biru dan Pantai Cermin. Beliau berkata ia sebagai langkah persediaan bagi menambah baik perniagaan khemah di pusat perainginan berkenaan. Pengusaha khemah juga dikhendaki melakukan pembersihan termasuk mengalihkan semua peralatan seperti khemah, meja, kerusi, payung, struktur atau binaan tempat simpanan. Selain itu, beliau berkata mereka dilarang untuk memulakan apa-apa perniagaan sebagai ganti dan jika tidak dipatuhi, tindakan akan diambil mengikut Seksyen 46 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 dalam kurungan Akta 133. Beralih ke kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor 2024. Great Britain julang trofi edisi ke-12 selepas menundukkan Australia 3-2 di Johor Bahru malam tadi. Pada aksi itu, Australia terlebih dahulu meledak 2 jaringan hasil gol padang Daikin Stenger seawal minit ke-10 dan Dylan Downey 3 minit kemudian menerusi pukulan sudut penalti. Great Britain bangkit merapatkan kedudukan selepas Caden Tracy memudahkan pukulan sudut penalti seminit kemudian. Jaringan penyamaan Great Britain hadir pada suku ketiga melalui jaringan Alex Chihota pada minit ke-40. Gol kemenangan Great Britain hadir pada suku keempat melalui jaringan pukulan sudut penalti yang disempurnakan Rory Penrose di minit ke-51. Tengku Putera Johor, Tengku Abu Bakar Sultan Ibrahim berkenan menyampaikan piala kemenangan SOJC 2024 kepada pasukan Great Britain. Kemenangan skuad kendalian John Bleby itu ialah kali yang keempat selepas 2015, 2018 dan 2019. Chihota dipilih sebagai pemain terbaik kejohanan, manakala pemain New Zealand, John T. Ames, muncul penjaring terbanyak dengan 11 gol keseluruhan. Terdahulu, India menamatkan cabaran di tempat ketiga, menewaskan New Zealand 5-4, menerusi penentuan penalti selepas terikat 2-2. Skuad remaja negara pula mengakhiri saingan di tempat terakhir selepas ditewaskan Jepun 3-0, juga menerusi penentuan penalti setelah terikat 2-2. Agensi kerajaan daripada pihak berkuasa tempatan PBT digalak terlibat dalam gerakan koperasi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict berkata, setakat ini terdapat 47 koperasi membabitkan kaki tangan PBT dengan keahlian 20,089 ahli di seluruh negara. Menurut beliau, pihaknya percaya penglibatan mereka dalam gerakan koperasi tidak mengganggu tugas hakiki masing-masing. Banyak kali saya telah nyatakan di Parlimen, kita mahu penglibatan dalam gerakan koperasi ini dari kalangan graduan, dari kalangan penjawat awam kerajaan, dari kalangan pesarah kerajaan, dan ini terpakai, galakannya terpakai kepada pejabat-pejabat kerajaan seperti majlis perbandaran untuk mereka menubuhkan koperasi yang boleh menjalankan perkhidmatan tanpa menyejaskan tugas hakiki mereka, seperti mana yang telah dibuktikan oleh koperasi Majlis Perbandaran Temerloe ini. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail akan mengetuai sekolah politik ditubuhkan Barisan Nasional BN. Pengurusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, sekolah tersebut berperanan melatih generasi muda berpotensi untuk diketengah sebagai pelapis pemimpin parti dan calon pilihan raya. Katanya mereka akan dilatih dengan beberapa teori dan amali kepimpinan di sekolah politik yang ditubuhkan di Institut Latihan Memperkasa Ummah Ilmu Janda Baik. Itu telah diputuskan dalam majlis setinggi dua bulan yang lalu. Ya. Jadi sekarang ini kami sedang menyusun, ya, dan saya harap Datuk Seri Diraja Wan Rosdi akan dapat memperincikannya dalam waktu yang paling terdekat.
Usaha memupuk rasa tanggungjawab dalam kanak-kanak menjaga alam sekitar dijayakan menerusi Projek Keraton. Inisiatif oleh Kementerian Pendidikan bersama sebuah syarikat jenama minuman coklat itu dilaksanakan di 4 sekolah di Pantai Timur dan bakal diperluaskan secara berperingkat di seluruh negara. Keraton merupakan projek pengumpulan sisa kotak minuman terpakai untuk dikitar semula sebagai perabot sekolah dan peralatan sukan tahan lama serta mesra alam. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Terengganu, Abdul Razak Muda berkata, pihaknya menghargai usaha tersebut bagi membentuk pertumbuhan fizikal, emosi dan mental pelajar. Beliau berharap lebih banyak rakan strategik lain menyertai program tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis perasmian dan penyerahan peralatan sukan dan fasiliti sekolah di Sekolah Kebangsaan Durian Burung di Kuala Terengganu. Majlis program ini turut dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif Nestle Malaysia Berhad, Joan Aronals dan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Durian Burung, Rashidi Abdullah Elias Muhammad. Sejak tahun 2012, lebih 5,400 tan kotak minuman terpakai dikumpulkan dari lebih 1,000 pusat pengumpulan di seluruh negara. Antaranya termasuklah melibatkan 600 buah sekolah yang kemudiannya menghasilkan bahan kitar semula berasaskan poli AI seperti meja, kerusi dan peralatan sukan untuk murid sekolah. Berbaki 4 hari untuk menyambut perayaan Deepavali, pahang kemeriahannya semakin terasa. Masyarakat India mengambil kesempatan cuti hujung minggu ini untuk membuat persiapan perayaan. Nur Fatihah Abdul Rahim meninjau kesibukan menjelang sambutan pesta cahaya itu di sekitar ibu kota. Rata-rata pengunjung mengambil kesempatan cuti hujung minggu hari ini untuk melakukan persiapan akhir dengan membeli barangan keperluan menjelang sambutan perayaan Deepavali Khamis ini. Masing-masing sibuk membeli barangan seperti hiasan, manisan, bunga dan juadah tradisional. Persiapannya hampir siap. Muruku dan kuih-kuihnya sudah dibuat. Sekarang saya tengah cari barang untuk dekor rumah. Dan baju pun semua dah beli, dah siap dah. Tunggu untuk raya Deepavali je. Persiapan tengah beli shopping lah ni, tengah shopping. Apa lagi yang dicari? Lepas ni macam hari Rabu tu nak beli untuk barang makanan lah. Macam mutton, chicken, benda tu lah. Bagi perniaga, rata-rata ceria barangan jualan mendapat sambutan pengunjung. Jualan sini selama ni kurang. So daripada hari ni okeylah. Tahun ini compare dengan tahun lepas, tahun ini ramai orang juga. Untuk kita dapat sokongan daripada orang, semua golongan kaum dapat kita sokongan untuk ni. Perayaan Deepavali tidak hanya disambut oleh penganut agama Hindu tetapi juga turut diraikan semangat pesta cahaya ini bersama kaum lain yang sememangnya menjadi keunikan negara Malaysia, sebuah negara yang majmuk. Nur Fatihah Abdul Rahim, RTM. Good things should happen for everyone, and then all the bad things will vanish, and good prosperity as well. Okay, wishing you all, everyone, happy and a glorious Deepavali. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.